Saya record. Okay, sekarang tengah di-record. It's being recorded. Okay, my video. Okay. Yang ni kita tengok super kelas tadi. Contoh di penggunaan apa ni? Penggunaan okey. Yang lain mohon Azmira saja yang speaker di on. Yang lain tolong mute Okey. Super ni sebelum ni kita gunakan super untuk kita nak panggil method yang terdapat di dalam super kelas. Sekarang ni super satu lagi kaedah kita nak panggil konstruktor yang terdapat di dalam super kelas. Contoh yang paling senang. Actually dalam PowerPoint tu dah ada. Contoh saya tunjuk Mana dah? Ni sekarang keluar PowerPoint kan Azmira? Azmira? Okay. Dah. Okay. Tengok penggunaan super. Penggunaan super. Selalunya super ni kita akan panggil konstruktor yang terdapat di dalam super kelas. Tengok, kalau contoh sini super ni dia ada kaedah nak panggil konstruktor dalam super kelas. Super ni mestilah diletak pada baris pertama. Mesti diletak pada baris pertama. Sekarang ni nak tengok dekat skrin you all ni ada list of participant Nampak tak list of participant? Nampak? Azmira? Ada nampak? Ni lah Zoom group chat dengan participant 23 orang ni. Keluar? Nampak? Keluar tapi dia keluar 333. Oh. Macam tu. Okey, tak apalah. Okey. So coding nampak kan? Nampak sir. Okey. Sekarang ni tengok super ni kita nak panggil kelas kita nak panggil konstruktor bagi kelas yang terdapat. Kita nak panggil konstruktor yang terdapat di dalam super kelas. Super ni. You nampak super? Super ni kaedah dia pertama kita kena letak pada baris pertama. Baris pertama di dalam kita nak panggil kita akan letak pada baris pertama di dalam konstruktor bagi subkelas. Kita tengok sekarang box shape ni adalah subkelas kepada kelas rectangle shape. Rectangle shape ni adalah super kelas kepada kelas box shape. So kita nak panggil konstruktor yang terdapat di dalam super kelas iaitu rectangle shape. Kita akan panggil daripada konstruktor subkelas. Dan super ni mesti diletak pada baris pertama. So bila you buat macam ni, bila buat sebegini, super ni dia akan pergi ke mana? Dia akan panggil lah konstruktor yang terdapat dalam super kelas. Contoh, akan pergi ke mana? So dia akan panggil ni. Dia akan panggil yang ini. Itu super maksudnya. Super. Saya kembali kepada kepada tutorial points. Kembali ke tutorial points. Tengok sini kita ada super kelas. Super kelas ada instance variable age. Tengok ini adalah apa yang kita panggil ni? Ini adalah konstruktor bagi kelas super kelas yang terdapat satu parameter. Kita nak memberi nilai awal ataupun kita nak bagi initialization process. So dalam kelas super kelas ni ada method getAge. Method getAge. Kita tengok sini Ini gunanya yang seperti yang saya katakan tadi. Kita ada kelas namanya subkelas. Kita ada subkelas extend kepada super kelas. Extend kepada super kelas. Bila tengok sini di dalam konstruktor bagi subkelas kita panggil konstruktor konstruktor bagi super kelas. Nampak? Apa maksud dia? So
Di dalam konstruktor bagi subclass, kita akan panggil konstruktor bagi superclass. Contohnya, contoh katakan, okay, kita ambil yang saya suka tutorial point sebab dia bagi full coding kat you. So you boleh copy paste dalam NetBeans. Tengok sini ya. Kita akan create objek daripada kelas subclass. Kita akan create objek daripada kelas subclass. Nampak? So sebab kita nak panggil apa? Kita nak panggil instance method. Tengok You faham kan benda ni? Saya dah terang dalam video yang saya buat sebelum ni. Okay, penggunaan constructor, getter method dan juga setter method. You tengok balik. Okay, saya ulang sekali lagi lah. So, bila sistem baca statement ni, satu objek akan di-create daripada kelas subclass. Satu objek akan di-create daripada kelas subclass. Okey. So objek ni siapa yang akan tunjuk? Objek ni ditunjuk oleh objek reference variable S. Okey, ataupun variable S. Okey, apa maksud 24? 24 ni adalah sistem akan panggil setelah objek di-create, daripada kelas subclass. Okey. So sistem akan panggil konstruktor bagi kelas subclass. Sistem akan panggil konstruktor bagi kelas subclass yang mempunyai satu parameter iaitu 24. So kita tahu 24 ni adalah integer, bukan double. Kalau double dia ada titik, ada dot. Okey. So dia akan panggil konstruktor bagi kelas subclass. So you kena pergi ke mana? Pergi sini lah. Pergi sini. Okey, pergi sini. So 24 akan dipass. Ini adalah pass by value, bukan pass by reference. Pass by reference ni kita nak pass kelas, kita nak pass array objek. Tapi dalam kes ni kita nak pass by value. 24 ni. 24 kita pass kepada age. Sekarang ni age adalah 24. Age adalah 24. So di dalam konstruktor bagi kelas subclass ni kita akan buat lagi satu nama dia super. Super kita hantar age. Kita tahu nilai age tadi adalah 24. Super ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke konstruktor bagi kelas superclass. Super ni dia akan sistem akan panggil konstruktor bagi kelas superclass. Di mana konstruktor kelas bagi superclass yang ini. So maksud age itu 24 akan dipaskan kepada age yang di sini. Age di sini itu 24 akan disimpan pada this.age. So this.age ni adalah yang ni lah. Okay, so sekarang ni nilai instance variable bagi age adalah 24. Okay, so nilai age ni adalah 24 sekarang ni. So kemudian bila super ni kita boleh panggil apabila dia adalah subclass. Okay, apabila dia adalah subclass. Kalau tak subclass kita tak boleh gunakan super. Okay, so bila age ni adalah nilai 24, s.getAge. You tengoklah, S ni adalah objek yang kita create daripada subclass. Tapi dalam subclass ni tidak ada getAge. Tidak ada getAge. getAge hanya ada pada superclass. Okey, hanya ada pada superclass. Memandangkan subclass ni adalah subclass kepada superclass, so dia boleh panggil lah. So kita panggil s.getAge. So dia akan display. Okey, dia akan display apa ni? Ni. The value of the variable ni superclass is 24. Itu penggunaan super. Okey, penggunaan super. Okey. Okey. Kemudian yang ni saya tak ajar lagi kan. Nanti saya akan tengok. Pegang lah saya. Okay, is a relationship. Is a ni kalau dalam bahasa Melayu adalah merupakan sesuatu ke, sebuah ke, seekor ke, apalah. Kita tengok yang ni you tak belajar lagi. Okey. You ada kelas petang ni ada kelas tak dalam pukul 2? Ni 1.30 ada kelas ya? Cuba jawab dalam group chat. Ataupun you boleh unmute you punya speaker. Ada kelas ke petang ni? Tak ada, sir. Okey, tak ada. Tak ada. Okey.
Yang lain macam mana? Okey, kalau itu saya boleh extend sikit lah, saya nak habiskan chapter ni. Saya rasa rimas tak habis. Okey, kalau ada apa-apa, kalau siapa yang ada kelas, you boleh leave lah. Jangan risau, saya tengah record benda tu, kemudian nanti saya akan letak dalam YouTube. Okey, tengok. Sekarang kita nak tengok is a relationship. Okay, this object is a type of that object. Okey, tengok. Sekarang kita create satu kelas yang general. Selalunya super kelas ni adalah satu kelas yang umum, yang general. Okey, animal. Kemudian mammal. Mammal ni extend animal. Mammal ni adalah jenis animal. Contoh apa? Mammal yang boleh beranak lah. Okey, contoh kambing, lembu, okey, gajah, mammal. Okey, mammal extend animal. Maksud mammal is an animal. Mammal merupakan seekor sejenis animal. Reptile animal. Berdarah sejuk reptile extend animal, and then dog extend mammal. Tengok, dog extend mammal. Dog ni binatang yang, mammal ni adalah binatang yang boleh beranak macam manusia. Gajah, lembu, kambing. Okey, sekarang ni dog extend mammal. Dog pun merupakan binatang yang boleh beranak. So dog extend mammal. Okay, so ada 3 peringkat sini. Satu animal adalah satu subclass, superclass. Mammal adalah subclass kepada animal. Okay, mammal adalah subclass kepada animal, dan dog adalah subclass kepada mammal. So masuk ke hierarki, atas animal, di bawah animal ada mammal, dan di bawah mammal ada dog. Okay, so dia ni lah, ni contoh lah yang dibuat ni. Animal is a superclass of the mammal class. Animal is the superclass of reptile class. Okay, animal is the superclass. Sebab ni, animal adalah superclass kepada reptile. Reptile adalah subclass kepada animal. Mammal and reptile, mammal and reptile are subclasses of animal. Sebab digunakan extend. Mammal adalah subclass kepada animal. Reptile adalah subclass kepada animal. Dog is what? Is the subclass of both mammal and animal class. Sebab dog adalah subclass kepada mammal dan mammal adalah subclass kepada animal. Okay, so dog ni adalah subclass kepada, secara indirectly dia akan jadi subclass kepada mammal dan juga animal. Okay, so ini adalah is a relationship. Mammal is a animal. Mammal merupakan binatang. Reptile pun merupakan binatang. Dog pun merupakan binatang. Dog merupakan mammal yang boleh beranak. Okay, yang boleh pregnant lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So hence dog is an animal as well. Okay. Dog adalah mammal dan dog adalah mammal. Dan kita tengok mammal ni adalah animal. So maksud dog adalah mammal dan dog juga adalah animal. Okay. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay. Kita tengok class animal. Maksud dia. Ni kita tengok tadi. Tengok. Kita nak tengok apa tu instance of. Dalam slide ada disebut sebagai instance of. Kita tengok animal A, kita create objek bagi kelas animal. Kemudian kita create objek bagi kelas mammal. Kemudian kita create objek bagi kelas dog. Okay, nampak yang kita buat di atas tadi? Ni sama aja. Okey, maaf ada gangguan. Okey, tengok M. Apa maksud instance of ni? M ni apakah M? M untuk mammal. M adalah objek reference variable yang kita create daripada objek mammal. M instance animal. M instance animal. M instance mammal. Okay, M instance mammal, adakah M ni adalah instance kepada animal? Kita tengok jawapan dia. D instance mammal. Okay, M instance animal. M ni kita tengok M ni adalah subclass kepada animal. Tengok
Kemudian D adalah dog. Dog ni kita tahu dog ni adalah subclass kepada mammal dan mammal adalah subclass kepada animal. Okay. D instance of animal. Okay. D ni adalah subclass kepada animal. Okay. Kalau ikut kat sini, kalau ikut kita tengok yang di sini ni, kita tahu animal ni adalah superclass kepada mammal dan mammal ni adalah superclass kepada dog. Okay. So dia akan jadi true. So instance of ni dia merujuk kepada hierarki inheritance. Okay. Iaitu penggunaan subclass. Adakah M ni subclass kepada animal? Adakah M subclass kepada animal? Kita tahu M ni mammal. Mammal ni adalah extend kepada animal. Ya, so that's why dia keluar true. D instance mammal. D itu dog. Dog ni adalah subclass kepada mammal. So D instance mammal, so dia akan jadi true. Okay. Kemudian D instance animal. D instance animal. So kita tahu D ni untuk dog ni adalah subclass kepada mammal dan mammal ni adalah subclass kepada animal. So secara automatik dog ni juga merupakan subclass kepada animal. So kita tengok di sini. Tengok ni dog. Okay, so mammal is an animal. Dog is a mammal. So dog is an animal as well. Itu maksud dia. Kemudian since we have good okay, extend saya dah tunjuk, kemudian ISA pun saya dah tunjuk. Interface nanti saya akan cerita kemudian. Okay, interface. Kita akan masuk. Okay. Kemudian ini yang kita tengok type of inheritance. Okay, tengok ni adalah dia punya various type of inheritance. Okay, A, B ni adalah subclass kepada A adalah superclass kepada B. Ini yang kita buat tadi ni. A tadi adalah animal. A tadi adalah public class A, animal. Class B, extend A. Jadi kita tengok tadi public class mammal. Mammal, extend animal. Mammal, extend animal. Mammal, extend animal. Kemudian yang C pula tadi, kita buat dog kan. Public class, sini C extend B. C extend B ataupun contoh tadi, public class dog, extend mammal, dog extend mammal, dog extend mammal, dan mammal ni extend animal. So secara indirectly C ni adalah C ni adalah subclass kepada B dan juga subclass kepada A. Ini kita sebut sebagai multiple inheritance. Ada 3 stage ni. Kemudian yang ni hierarchical inheritance. Jadi kita buat tadi apa ni? B tadi adalah mammal. Mammal kepada kelas animal. Kemudian kita buat satu lagi reptile. Reptile ni adalah subclass kepada kelas animal. Tapi yang ni untuk Java kita dia tak support. Okey. Untuk Java dia tidak boleh ada lebih daripada satu subclass. Satu kelas hanya boleh ada satu subclass hanya digunakan mempunyai satu superclass. Satu subclass tidak boleh ada dua superclass, tak boleh. Kalau nak ada, dia guna gunakan language C++. Okay, so Java dia tak support. Okay, ini satu. Kemudian overriding. Overriding kita dah belajar, kan? Overriding kita dah tunjuk tadi. Contoh overriding, ini kelas animal. Okay, ini kelas animal. Okay, ini kelas animal. Ini kelas dog. Dog extend animal. Ini dalam konteks yang lain lah. So tengok. Sekarang ni kita nak override. Move dalam subclass. Move method dalam subclass iaitu dog akan override method move dalam superclass animal. Okay, nampak? So bila you run, tengok. You create object A animal. A equal to new animal. A ni adalah objek yang tercreate daripada ini adalah variable yang akan merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas animal. Daripada kelas animal ini. So bila sebut
A.move, A.move akan panggil animal can move. Animal can move. So dia akan display animal can move. B pula, bila kita tengok sini, animal B equal to new dog. Okay. Animal, okay. Animal B equal to new dog. Kita tengok sini ya. Ini adalah satu kaedah kita sebut sebagai polymorphic. Polymorphic. Nanti saya akan tunjuk polymorphic itu benar apa. Polymorphic bermaksud jenis variable boleh jadi, jenis variable adalah superclass. Jenis variable adalah superclass. Dan kita boleh create objek daripada subclass. So you tahu dog ni adalah subclass kepada animal. Animal ni adalah superclass kepada dog. So you boleh buat declaration seperti ini. Okay, you boleh buat declaration seperti ini. Dengan syarat animal ni adalah superclass kepada dog, dog ni adalah subclass kepada animal. So bila you buat macam ni, B ni akan merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas dog. B ni akan merujuk kepada objek yang di-create daripada kelas dog. Yang inilah dog. Okay. So kita buat B.move. B.move. So B.move dia tak akan panggil move dalam animal. So dia akan panggil move dalam dog sebab tengok dia punya apa ni objek dan move ni dia dah override. Move dalam dog dia dah override move dalam animal. Okay. So run the method in dog class. Okay. So that's why dia keluar begini. Okay. Dog can walk and run. So ni output dia. So you boleh copy and then you ni. Okay, contoh saya copy ya. Control A, Allah, Control A tak boleh je. Okay, dan senangnya ni. Okay, Control C dan saya bawa ke NetBeans saya. Di mana NetBeans? Okay, so NetBeans saya letak dalam. Kan ni keluar NetBeans kan? Azmira? Keluar, Okay. Keluar. So saya guna inheritance punya ni. Okay. Jadi dalam kelas ni ada public class tak? Saya guna, okay. Sekarang ni saya gunakan tengok. Saya gunakan okay. Tengok saya gunakan test dog. Di mana NetBeans? Okay. Saya create satu kelas. Okay. Sekarang ni dari kelas tadi kita tengok ada tiga kelas. Salah satunya adalah nama test DOG. Kenapa saya gunakan test DOG? Finish. Okay, ini saya buang dulu lah. Banyak sangat. Okay, nampak? Sekarang ni keluar test dog kan? Keluar tak dekat screen? Keluar, sir. Okay, Ctrl A, Ctrl B. Okay, nampak? Sekarang kita ada tiga kelas. Kelas animal, kelas dog, and then kelas test dog. Tengok kelas mana yang ada public. Public kan? So that's why saya save sebagai test dog. Okay. So apa maksudnya? Ini duplicate kelas animal. Ada kelas animal kan? Tak ada kelas animal. Saya buat animal satu lah, senang. Pada ni animal satu. Okay. Animal satu. Animal, bukan animal L tau. Takut you confuse pula, saya buat dua lah. Animal dua. Animal dua. Animal dua. Animal dua. Animal dua. Kita tengok, okay, selesai. Okay, ini apa ni? Apa ni? Duplicate class dog. Alah, mesti dah saya saling kat mana-mana ni. Dog, sebab dog dua. Okay, selesai. Ini tengok, ini dia show multiple inheritance. Tak apalah. So bila you run, nampak? Animals can move and dog can walk. Okay, itu yang maksudkan. Okay, so saya patah balik. Saya pergi ke
Saya pergi ke mana ni? Okey, ke tutorial points. Okey, sekarang keluar tutorial points ya. Keluar sir. Okey. So dah saya dah keluar sudah ni dah. Ini satu lagi contoh. Ini you boleh tengoklah. Apa ni? Animal B ni animal B kira sama seperti berikut. Okay, so you boleh trace program tu. Okay, you boleh trace program bagaimana ia berlaku. Okay, sekarang ni you all nampak anak saya di belakang tak? Ha? Ada tak? Tak. Okey, cantik lah. So, anak saya boleh pergi ni. Okey. Sekarang ni, kita tengok sini. Class animal, dia ada satu method move. Class dog, dia extend kepada animal. Dan class dog, dia ada move dengan bark. Okay. So, kita tengok apa yang dia buat sini. Okay, ini sama seperti biasalah. Yang ni sama seperti yang di atas. Cuma dia tambah satu lagi method nama dia bark. Bark di mana? Bark pada kelas dog. Okay. Itu ya. So, apa maksud dia? Kenapa ada error? Ini. Okay, kenapa ada error di sini? Kalau ikut yang biasa, okey. Kenapa ada error? Saya tengok ya. Saya tengok contoh sini. In the above example, you can see that even though B is, tengok. In the above example, you can see that even though B is type of animal. Sepatutnya berikut ni B ni adalah dogs. B ni adalah dogs sebab apa? Sebab kita create objek daripada kelas dogs. Sepatutnya yang selalu kebiasaan kita buat nama di sini mesti sama di sini kebiasaan. Tapi ini boleh berlaku apabila berlaku hubungan antara subclass dengan superclass. Ini superclass, ini adalah subclass. Kita tengok. In other example, you can see that even though B is a type of animal, it runs the move method in the dog class. Okay, so B ni kita boleh panggil method move dalam kelas dog sebab dia dah override. Okay, the reason of D is in compile time, the check is made on the reference type. However, in the runtime, Java Virtual Machine, JVM, figures out the object type and would run the method that belong to that particular object. So dia tengok object lah. Okay. JVM figure out the object type and would run the method that belong to the particular object. So berikut sini B move dia akan panggil move yang terdapat dalam dog sebab objeknya adalah objek dari kelas dog. Therefore, in the above example, the program will compile properly since animal class has the method. Tengok. Therefore, in the above example, ini yang ada error tadi ni. The program will compile properly since animal class has the method move. Tengok. Dia boleh buat sebegini. Okay, selalunya kita akan buat dog B equal to new dog. Tapi kita boleh buat seperti ini animal disebabkan tujuannya kita nak panggil method move. Dalam kes ni, method move ni dia ada di dalam superclass, dan ada juga di dalam subclass. So dibenarkan seperti berikut, dibenarkan. Tetapi tengok. Therefore, in the above example, the program will compile properly since animal class has the method move. Bermaksud move ada di dalam superclass dan ada juga pada subclass. Tapi intention you nak panggil move dalam subclass. Okay, then at runtime it runs the method specific for that object kepada dog. Okay, tengok kat sini. Satu lagi, tengok. Ini ada error. Ini saya pun baru belajar, saya pun baru tahu. Okay. Animal B. Sekarang ni kita nak pergi bark. B ni tak ada masalah lah walaupun type dia adalah berlainan dengan objek yang kita nak create ni. Okay, animal adalah superclass kepada dog, dog ni adalah subclass kepada animal. Tapi sekarang ni bila kita nak panggil bark, tengok.
nak panggil bugs. Okay, bug. Bug ni, bug dia akan jadi error sebab bugs ni hanya wujud pada subclass tetapi tidak wujud pada animal. That's why dia akan jadi error. Jadi error. So kalau nak selamat, gantilah animal ni kepada new dot. New dot. Contoh ni saya copy. Saya copy benda ni. Saya copy dan saya bawa anda ke NetBeans. Ke NetBeans. Mana NetBeans? NetBeans saya. Okey, sekarang keluar NetBeans Keluar NetBeans ke tak? Keluar sir. Okey. So saya tambah method dia, bug. Nampak? Saya so bila dipanggil b.bug, bug ni hanya ada pada subclass dog, tapi tak ada pada superclass animal. So dia akan jadi problem bila type dia tak sama dengan object. So dia akan cuba tengok apa maksudnya. Cannot find symbol method bug. So that's why nak selamat, satu kaedah kita buat apa ni? Animal tu kita buat C lah. Kita buat C sama dengan new dog to yang ni kalau kita buat contoh yang ni saya komen, saya buat C dot mana tak keluar, C dot mana bug, kenapa bug tak keluar? Oh, silap pula. Silap. Patutlah. Okay. So, dia kena C dot mana bug? Dot C equal to, oh, error lagi. Kenapa? That's why you kena buat. Bila you buat, you akan tahu error kat mana. Okay, dot 2. So, dia akan jadi C dot, dia akan keluar bug. Nampak bugs ni? Okay, so tak ada masalah. So, bila you run, akan keluar dogs can bug. Okay. Ini adalah satu kaedah you boleh buat. Okay, tapi pastikan method yang you nak panggil wujud pada dog 2 dan wujud pada animal 2. Okay, contoh move ada pada dog 2 dan move ada pada animal 2. Tapi kalau you buat sebegini, untuk nak panggil bugs tak boleh sebab bugs ni hanya ada pada subclass, tidak ada pada superclass. Okay, itu je. Okay, kalau macam ni tak ada masalah sebab C ni jenis adalah dog dan objek pun dari berkelas dog, tak ada masalah. Okay, faham tak? Oh, Ahmad Nasir, sorry, dia ada kerja. Okay, boleh faham? Okay, saya you all faham lah. So kita kembali pula kepada tutorial points. So ini yang saya minat tutorial point ni. Super keyword, super saya dah terang dah. Okay. Ini apa maksud super ni? Satu lagi penggunaan. Animal move, dog pun ada move. Okay, nampak? Ini yang saya katakan tadi ya. Kalau kita nak panggil super ni, selalunya kita akan panggil metod yang terdapat di